وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Jadi insya-Allah malam ni kita sambung minggu lepas syarat sah berjemaah yang kedua, wajib makmum mengikut akan imam. Jadi sementara insya-Allah minggu depan lah kita akan masuk balik kepada kitab Minhajul Abidin. Jadi sementara tidak ada rakaman ni, kita ambil tajuk lain lah. Sebab kalau kita baca Minhaj sekarang, kalau orang yang mengikuti rakaman tu jadi akan ada rakaman jadi duduk tak lain dah, pas ke depan dah. Jadi untuk sementara, jadi bulan 8 baru dia ada rakaman, kita akan balik kepada kitab Minhaj insya-Allah. Jadi syarat sah berjemaah yang kedua, wajib mengikut makmum akan imam. Dengan bahawa makmum takbir mestilah selepas imam selesai bar, barulah makmum takbiratul ihram. Kemudian mengikut makmum akan imam ni, jangan pitah tu imam dua rukun, dan jangan ketinggalan daripada imam dua rukun yang sempurna. Pitah tu tak ada lah, mendahului tu tak ada, yang adanya ketinggalan. Dimaafkan hanya ketinggalan dua rukun sahaja. Dimaafkan ketinggalan daripada imam hanya dua rukun sahaja. Lebih daripada dua rukun, batal sembahyang. Kita surah tak habis lagi baca, sembahyang zuhur, sembahyang asar, imam rakaat, kita sudah surah lagi. Yang mana sepatutnya bila imam rakaat, aula kepada kitanya rakaat serta merta. Kita surah tak habis lagi, aula afdal kepada kita ikut imam rakaat serta merta, lebih afdal daripada kita membaca surah, perhabis surah. Walaupun membaca surah ni membaca Quran, Quran selebih-lebih zikir, baca pula Quran dalam sembahyang. Tapi walaupun Quran selebih-lebih zikir, ada ketikanya afdal yang lain. Quran selebih-lebih zikir, baca luar sembahyang satu huruf satu pahala, baca dalam sembahyang satu huruf 10 pahala. Luar sembahyang walaupun baca Quran tu selebih-lebih zikir, terkadang afdal kita diam, jangan duduk baca Quran, tengah-tengah baca itu afdal berhenti baca. Mana? Ketika orang bang, ni contoh. Ketika orang bang, kita tengah-tengah baca Quran selebih-lebih zikir, ketika orang bang, afdal berhenti baca daripada baca. Ada juga. Lepas sembahyang, afdal wirid daripada baca Quran. Cuma secara umumnya, selebih-lebih zikir adalah membaca Quran secara umum. Tapi ada ketika tertentu lebih yang lain daripada baca Quran. Lepas sembahyang lebih wirid daripada baca Quran. Tapi secara umumnya selebih zikir adalah baca Quran. Ini pula baca Quran dalam sembahyang, baca surah. Tapi apabila imam rakaat, afdal ikut imam rakaat serta merta, nak banding dengan kita pergi baca sudah lagi surah ada baki sikit lagi. Walaupun surah baca Quran selebih-lebih zikir sekalipun, tiba-tiba kita tak rakaat, imam rakaat dah ni, kita nak sudah surah juga. Imam pun sami Allahu liman hamidah. Imam sudah masuk kepada rukun yang kedua, kita sudah ketinggalan, sudah masuk pada rukun yang kedua. Tapi taklah panggil ketinggalan dua rukun lagi, sebab imam masih lagi berada di dalam i'tidal. Mana imam masih lagi di rukun yang kedua. Berarti makmum ni belum lagi ketinggalan dua rukun yang sempurna, dia panggil. Sebab imam baru masuk pada rukun yang kedua, maka hukumnya makruh makmum ni. Tiba-tiba tak rakaat juga, pasal mana tak tahulah ni. Imam pun turun daripada i'tidal nak pergi bersujud,
Bukan nanti imam sampai di sujud, bukan. Imam turun je, walaupun lutut belum sampai lagi latar. Ni hala turun tak apa lutut latar lagi. Tapi turun ke bawah gini, panggil iktidal tak lagi. Ada dah. Berarti dia sudah ketinggalan. Satunya rokok, jelas. Yang keduanya, iktidal, jelas. Sebab apa? Separuh jalan gini ni bukan iktidal dah. Walaupun belum sampai sujud lagi, batal sembahyang dia. Sebab apa? Sudah ketinggalan lengkap 2 rukun. Rokok 1, iktidal 1. Ini makmum. Sebab itu kita jadi makmum ni jangan, kita kena ikut getok orang ramai lah. Getok orang ramai ni, getok sembang berjemaah adalah getok yang sederhana. Jangan terlampau cepat, jangan terlampau lambat. Dia kena sederhana. Cepat sangat pun makruh, lambat sangat pun makruh. Dia kena sederhana. Peseng semayang kita semua-semuanya memang hala kelambat. Hala kelambat, hala keberalu. Baguslah. Tapi bila kita berjemaah jadi makmum, kita kena ikut hak sederhana tadi tu. Jangan ikut getok kita hak sama-sama. Akhirnya kau lama kau jaruk, kau lama kau jaruk, kau lama kau jaruk. Ada pesen tu. Ada pesen tu. Jadi ngotot imam ni jadi macam dia tu. Jauh ketinggalan. Dia kau lama kau jaruk, kau lama kau jaruk. Lengkap 2 rukun je, batal sembahyang. Kalau setakat masuk 2 rukun, dia pun mari ikut imam, masuk 2 rukun dia ikut imam, hukumnya makruh. Jadi kono-kono macam aku ni sembahyang lambat. Jangan. Salah satu untuk usai dulunya, dia tak edit imam. Sebab apa? Sebab peseng sembahyang dia cukup lambat. Nak takbir pun lambat. Mana pergerakan dia terlampau lambat. Dia tak edit imam. Anak murid edit imam. Bila anak edit imam, dia akan ikut lah. Kita paksa kena ikut lah tak imam. Tapi kalau dia edit imam, masalah. Dia tak edit imam. Bila edit imam ni dia jadi bawa diri kan. Jadi dia jadi peseng-peseng dia tu. Peseng terlampau lambat. Itu comel dia. Tapi dalam berjemaah, kena ikut peseng sederhana. Jadi bila anak murid dia tak imam, dia pun ikut lah. Tak jarak dengan tak imam. Kena gitu lah. Jangan kita imam rokok, dia masih lagi duduk cacat, duduk baca surah. Contohnya. Ini masalah. Dia buat macam, orang lain lorak belakang, aku seorang je, hok beralu. Kita kena peseng sederhana. Jadi dimaafkan ketinggalan hanya setakat 2 rukun. Ini sebagai makmum, hak asalnya. Jadi minggu lepas kita ada sebut, ada pun hak kita biasa dengar, dimaafkan ketinggalan 3 rukun panjang. Kita biasa dengar tak ketinggalan 3 rukun panjang. Rukun panjang yang pertama rokok, rukun panjang yang kedua sujud yang pertama, rukun panjang yang ketiga sujud yang kedua. Iktidal dipanggil rukun pendek. Duduk antara 2 sujud dipanggil rukun yang pendek. Rukun panjang makna kalau kita semasa rokok sejam boleh. Sujud sejam boleh. Rukun panjang laginya qiyam. Qiyam rukun panjang. Kita qiyam sampai sejam tak apa. Di antara rukun panjang laginya duduk tasyahud akhir. Itu rukun panjang. Kita duduk tasyahud akhir itu lepas habis tasyahud kita baca doa. Sejam tak apa. Duduk tasyahud akhir dia panggil rukun panjang. Adapun iktidal dipanggil rukun pendek. Mana iktidal ni dia baca habis dah zikir hak yang disunatkan dalam iktidal dia baca lah apa-apa pun. Teluh qada 1 Fatihah batal sembahyang. Sebab itu rukun pendek. Duduk antara sujud habis dah hak Rabbi firli warhamni tu. Hak bacaan yang disunatkan, dia tambah baca lain pula. Dia baca, teluh sekurang-kurang 1 tasyahud batal sembahyang, dipanggil rukun pendek. Sebab tu setengah pandangan tak terima sembahyang tasbih ya. Sebab tasbih ni dikira merungkai, merosok hai'ah sembahyang. Iktidal tasbih 10 kali. Panjang mana iktidal? Duduk antara sujud tasbih 10 kali. Panjang mana duduk antara sujud?
Jadi hak mutamak dalam mazhab Syafi'i kita memang tidak ada semayang sunat tasbih. Yang kuat semayang sunat tasbih ni pandangan Imam Ghazali rahimahullah, pandangan dalam mazhab Hanafi. Tak apalah, buatlah. Ini kita cerita pandangan ni. Jangan salah faham pula. Apa ustaz tu mengajar? Tak ada semayang tasbih. Kita semayang jak muda lagi. Padahal ya bab pandangan-pandangan ulama. Tu ada hadis tu. Semayang sekali sehari ke, sekali seminggu ke, sekali sebulan ke. Hadis tu khilaf pula di kalangan ulama hadis. Setengah mengatakan hadis tu hadis dhaif, setengah mengatakan hadis tu hadis maudhu'. Ada gitu. Tapi nak ceritanya pandangan yang muktamad dalam mazhab Syafi'i, pandangan Imam Nawawi, tidak ada semayang sunat tasbih. Pandangan Imam Ghazali, hok kuat semayang sunat tasbih. Buatlah, tak ada masalah. Di antara alasan tadilah. Jadi semayang tasbih ni dia sudah hukum pendek, jadi panjang. Mana duk tasbih 10 kali? Bagi pandangan yang mengatakan bahawa ada semayang sunat tasbih, dah panjang dalam i'tidal. Tasbih 10 kali dalam doa sujud tu, hak tu tak apalah panjang. Dah tak boleh kan? Hak tu memang suruh buat gitu. Semayang tasbihnya suruh dalam i'tidal tasbih 10 kali. Jadi panjang hukum pendek ah. Dah orang suruh saya tak kira. Dia kira tu pula. Duduk antara dua sujud, jadi tasbih 10 kali panjang pula hukum pendek. Duduk antara dah panjang buat ke apa? Panjang tasbih 10 kali. Orang suruh ke tak? Orang suruh. Atas timbul buat hukum pendek. Itu atas pandangan yang kata sunat semayang sunat tasbih. Jadi i'tidal duduk antara sujud dipanggil rukun pendek. Hak masalah maaf 3 rukun panjang sampai imam sujud kedua pun masih lagi dipanggil makmum. Masih lagi sah makmum ni. Masih lagi makmum dipanggil mengikut imam lagi. Dipanggil mengikut imam lagi. Hidup cacang. Imam sujud kedua dipanggil makmum masih lagi mengikut imam. Sebab apa? Sebab belum lagi ketinggalan 3 rukun panjang. Baru masuk kepada rukun panjang yang ketiga. Sujud yang kedua tu baru imam masuk pada, baru makmum ni ketinggalan masuk kepada rukun panjang yang ketiga. Belum 3 rukun panjang lagi, baru masuk. Itu pada masalah hak muafiq yang berlaku beberapa masalah, beberapa keuzuran. Tapi hak saat ni maaf 2 rukun ni, apa sebut kata 2 rukun, dia capur panjang pendek. Kalau kita sebut kata maaf 3 rukun, itu 3 rukun panjang bagi muafiq yang berlaku beberapa keuzuran. Kalau kata maaf 2 rukun, ini hukum asal sebagai seorang makmum. Sama ada muafiq, sama ada masbuk. 2 rukun, dia akan capur panjang pendek. Rokok, i'tidal. Satu panjang, satu pendek. I'tidal, sujud yang pertama, pendek dan panjang. Hak mana kata jujuk 2 rukun tu panjang kedua-dua. Kalau nak cari jujuk 2 rukun panjang kedua-dua, sujud yang kedua dengan qiyam. Qiyam rukun panjang tu. Sujud yang kedua rukun panjang, qiyam rukun panjang. Sujud yang kedua rukun panjang, duduk tasyahud akhir rukun panjang. Tu 2 rukun panjang hak sekali rakaat. Hak lain biasanya 2 rukun panjang pendek, pendek panjang. Jadi sebut kata maaf 2 rukun panjang dan pendek. Kalau sebut kata maaf 3 rukun, 3 rukun panjang. Ni bab makmum ni. Sini pun bolong 3 rukun, 3 rukun besar disebut. Saya pernah dengar tu dalam TV. Maaf 3 rukun besar. Kita biasa sebut 3 rukun panjang, dia panggil 3 rukun besar. Panjang besar gemuk kau pandai lah. Mana 3 rukun besarnya? Yang pertama rokok, yang kedua i'tidal, yang ketiga sujud yang pertama dibilang i'tidal. Dan saya pernah dengar sekalinya, maaf 2 rukun panjang. Tak ada maaf 2 rukun panjang. Hak maaf 2 rukun panjang dan pendek. Hak maaf rukun panjang ni 3 rukun panjang. Ni. Sini pun kadang-kadang jadi bolong. Maaf 2 rukun panjang dan pendek. Maaf 3 rukun, 3 rukun yang panjang. Jadi maaf 2 rukun, ini adalah syarat makmum mengikut imam. Tak kira makmum tu muafiq ke, tak kira makmum tu masbuk. Adapun masalah dimaafkan 3 rukun panjang ni, hak ni muafiq yang berlaku beberapa keuzuran. Boleh timbul muafiq ni yang berlaku keuzuran ni, maaf 3 rukun panjang. Bukan kata muafiq semestinya maaf 3 rukun panjang. Tak.
Ada sebut kata, kalau sebut kata muafiq, maaf ketinggalan daripada imam 3 rukun panjang. Tak. Makmum sama ada muafiq atau masbuk, syarat asalnya adalah maaf ketinggalan 2 rukun. Tiba-tiba muafiq ni ada masalah. Masalah ni lah barulah dimaafkan 3 rukun panjang. Maaf di sini makna ketinggalan jarak tu makmum lagi, sah lagi berjemaah dia. Lepas tu kejar baliklah kemudian. Bukan maaf 3 rukun ni, 3 rukun tu dah buat. Boleh sebut kata maaf 3 rukun panjang, maaf ketinggalan 3 rukun panjang, marilah soalan kata, apakah maksud maaf 3 rukun ni ustaz? Adakah 3 rukun tu makmum tak buat ke? Dah kata maaf 3 rukun panjang kan? Jadi makmum tak buat ke? Dah maaf kan biasa tak buat dah. Maaf 3 rukun panjang maknanya makmum tak rokok lah. Terima rokok ya. Tak sujudlah makmum ni. Tu maaf 3 rukun panjang. Maaf 3 rukun panjang ni bukan makmum tak buat 3 rukun tu. Makmum dimaafkan ketinggalan jarak dengan imam sampai 3 rukun panjang. Dia panggil makmum lagi. Lepas tu kejar baliklah kemudian belakang. Bukan maaf ketinggalan 3 rukun ni 3 rukun tu tak buat. Nasib baik ditanya. Nasib baik ditanya. Maaf ketinggalan 3 rukun tak payah buat. Dah maaf dah. Maaf buat ke apa lagi? Ni. Nampak kat dia tau. Nampak kat dia. Maaf ni maaf ketinggalan. Lepas tu muafiq yang macam mana maaf 3 panjang tu kena halusi dalam bab muafiq masbuk lah. Kena halusi dalam bab muafiq masbuk. Apa dia makmum muafiq, apa dia makmum masbuk, tu kena ngaji molek lah tu. Apa dia makmum muafiq, apa dia makmum masbuk. Dia ada ta'rif dia ada hukum dia. Muafiq masbuk ni. Kemudian muafiq masbuk ni berlaku pada tiap-tiap rakaat. Muafiq masbuk berlaku pada tiap-tiap rakaat. Tu kena halusi lah waktunya. Kita nak berjemaah ni. Muafiq ada ta'rif dia, ada dipanggil pengenalan dia. Dia panggil apa? Definisi. Kemudian masbuk pula ada definisi dia, ada pengenalan dia. Kalau bolok di pengenalan tu kok pakai bolok habis lah. Kemudian dia ada hukum dia pula. Antara muafiq dengan masbuk ni hukum yang berbeza. Kalulah jadi muafiq buat macam masbuk, jadi masbuk buat macam muafiq, bawa pada batal sembahyang. Bukan setakat luput fadilat Jumaah, bukan, bawa pada batal sembahyang. Kena faham molek lah. Jadi muafiq masbuk ni kena ngaji. Ni dia antara ilmu fardu ain kepada kita yang nak sembahyang Jumaah. Sebab kita orang lelaki ni memang kena sembahyang Jumaah ke mana pun. Paling kurang hari Jumaat kita sembahyang Jumaah juga. Paling kurang. Jadi kita kena faham molek, kena arif molek berkaitan dengan pengenalan makmum muafiq, pengenalan makmum masbuk. Ni kadang-kadang muafiq masbuk pun tak biasa dengar. Dia kata pociknya mau 70 dah. Hak tulah bukan kita sini ni mau 70. Pociknya mau 70 dah. Malam ni baru dengar perkataan muafiq, malam ni baru dengar perkataan masbuk. Dia kata dia main sijid surau belah-belah puluh tahun dah dia kata. Ni baru dengar sekali muafiq, baru dengar perkataan muafiq, baru dengar perkataan masbuk. Baru dengar perkataan tu. Perkataan tu bolak dah. Muafiq masbuk. Muafiq masbuk. Tebik-tebik munafik. Nah kadang-kadang dia tanya tu, nak sebut muafiq pun tak pandai. Muafiq pun tak tahu. Nak sebut pun tak pandai. Ada orang dia masuk dalam ni kan, orang dia banyak share gitu kan. Dia masuk dalam ya, FB dia ke apa gitulah. Muafiq masbuk. Ada orang tanya balas dia, muafiq masbuk ni semai sunat gapo? Macam kita qabliyah ba'diyah tu lah barangkali. Duha isyraq tu lah barangkali. Jadi muafiq masbuk ni semai sunat gapo? Semai sunat muafiq, semai sunat masbuk barangkali. Maknanya tak je dengar. Walah kita semai Jumaah sokmo. Jadi perkataan satu hadah muafiq, satu lagi masbuk. Ta'rif dia pula. Ta'rif di sini pun kadang-kadang susah dah nak ajar. Ini kita ni kira selik je ni dalam bab ni. Mengaji khusus dah. Ada kitab depan dah masing-masing. Tak boleh nak pergi. Sebab kadang-kadang dia ada ta'rif dia hak tak betul, hak lama. Tu payahlah. Ni cara kasarnya, kalau ambil sekaligus mudah je. Kalau nak wak ha, nak wak ki, kita tak layan.
Melayang tu kalau buat. Muafiq makmum yang dapat masa satu Fatihah dalam qiyam sebelum imam rakaat. Itu ya. Dapat masa satu Fatihah yang pertengahan. Kita anggaplah masa ni masa saah ni kalau kita baca Fatihah yang pertengahan selesai. Dapat masa ni muafiq lah. Baca ke dok lagi ke tak ada persoalan tu. Mudah je. Yang anggaran cara kasar lah. Ni anggaran dah kita tak tahu ya. Anggarannya dalam lingkungan 25 saat. Ni anggaran saja. Maknanya takbiratul ihram kita sampai imam rakaat kita dapat masa 25 saat, muafiqlah kita. Rakaat kedua, rakaat ketiga, rakaat keempat kita bangun gerak tegak kita sampai imam rakaat dapat masa satu Fatihah, muafiqlah kita ni. Rakaat kedua, tiga, keempat ada lagi ke masbuk? Empat rakaat berlaku hukum muafiq, berlaku hukum masbuk. Bukan rakaat pertama saja. Semua kitab sama aja. Muafiq masbuk berlaku pada tiap-tiap rakaat. Dapat masa satu Fatihah, muafiq. Tak dapat masa satu Fatihah, masbuk. Macam mana tak dapat masa satu Fatihah? Contohlah kita kata. Rakaat yang ketiga, bangun daripada tasyahud awal. Berbetulan kita ni jenis nak oleh ke bangun tu lambat. Kita sakit belakang ke, sakit lutut ke, kita gemuk ke, sakit ke dah. Jadi kita nak oleh ke bangun tu tuah-tuah. Nunjalah nak oleh ke bangun tu. Orang lain tu imamnya dengan makmum orang lain hak sehat-sehat tu lama dah tegak Baca pas 2-3 ayat dah. Kita duduk tuah-tuah ni gemuk kita ni sapalah gak tegak. Dah tegak lambat. Daripada tegak kita orang lain sakit orang lain tu. Sampai merokok kat dekat ni mana rokok ni. Dapat tak masa 25 saat tadi? Tak dapat. Masbuk lah kitanya. Wajib rokok serta-merta. Baki patah ditanggung oleh imam. Habis. Itu saja. Kalau muafiq, wajib menyudahkan Fatihah. Imam tidak tanggung sama sekali. Muafiq, wajib menyudahkan Fatihah. Imam tidak tanggung sama sekali. Muafiq rokok tanpa menyudahkan Fatihah. Walau hanya satu ayat Fatihah, walau hanya setengah ayat Fatihah, batal sembahyang muafiq tadi. Adapun masbuk, wajib rokok serta-merta. Baki Fatihah ditanggung oleh imam. Itu masbuk. Kalau masbuk lambat rokok, macam tadi, dia rakaat ketiga dia bangun tu lambat kerana dia sakit. Bangun lambat kerana menyudahkan tasyahud awal, hak tu masalah lain, hak tu kisah lain. Kita dah mungkin dah nak cerita hak tu. Ada juga hak bangun lambat daripada rakaat kedua kepada rakaat ketiga kerana nak menyudahkan tasyahud, tu bab lain. Ni kita nak cerita ni hak memang dia uzur, bukan sengaja. Dia sakit, dia gemuk. Jadi dia tuah tegak. Sekejap imam rakaat tak dapat masa satu Fatihah. Dipanggil makmum ni masbuk, wajib rakaat semata. Dia sudah juga. Sebab dia berasa macam dia muafiq. Dia kata masbuk kat pertama saja pun orang kena. Padahal dia masbuk. Dia tak kenal takrif. Definisi masbuk dia tak kenal. Kemudian dia salah faham pula. Dia kata masbuk kat pertama saja. Jangan. Dia masbuk sepatut dia rakaat semata. Tiba-tiba dia ingat. Dia ingat dia muafiq. Bila muafiq wajib sudah Fatihah. Dia pun baca. Nak sudah sami Allahu liman hamidah. Makmum masbuk apabila imam i'tidal apa jadi? Contoh masbuk yang biasa berlaku, hak kita mari lambat. Masa kita takbir saat ni imam ni dalam rakaat. Kita pun Allahu akbar. Dalam rakaat sami Allahu liman hamidah tu imam. Kita ni masbuk lah ni. Imam i'tidal je. Apa jadi masbuk kita ni? Rakaat kita lara dia panggil. Rakaat kita tidak dikira. Kita wajib i'tidal bersama imam. Jangan sesekali rakaat seorang diri, batal sembahyang. Itu masbuk biasa berlaku. Tak ada orang buat lah. Tak ada buat tau. Dia mari imam dalam rakaat, dia Allahu akbar sami Allahu liman hamidah, imam di rakaat juga seorang. Tak ada tau. Kalau zaman saya budak-budak dulu, orang tua, imam dalam sujud, dah sujud dah. Dia baru masuk, Allahu akbar, dia rakaat, dia i'tidal, di sujud boleh rakaat ke dia? Zaman gitu. Ini bukan cerita budak-budak ni, cerita orang tua ni. Sekarang imam dalam sujud.
Dia baru masuk semayang. Dia Allahu Akbar, dia rokok, dia i'tidal, dia sujud, boleh rakaat se-rakaat ke dia. Tak payah tambah rakaat. Mana kira tu. Tak ada lah pasal tu dah. Mana kalau kita kata imam i'tidal pun kita tak rokok dah lah. Memang kita takbir nak rokok saat ni, ingat kedang. Tak dang. Imam pun sami Allah man hamidah, kita pun lepas tangan, kita pun i'tidal bersama imam, kita maklum, kita rokok je seorang. Walah kita masbuk, lepas imam i'tidal, batal sembahyang kita. Sebab kita tahu, kita masbuk lah. Tapi, dah kita faham masbuk kat pertama saja, hak sani. Hak akan tiga, hak naik lambat sani. Masa satu patah tak dapat. Sama juga saat ni kita takbir dengan marok, memang tidak dah masa. Memang jelas kita masbuk. Hak mari lambat saat ni. Ini pun samalah, masbuk lah. Sebab kita tak dapat masa. Tapi kita buat macam muafiq. Muafiq menyudahkan Fatihah. Imam i'tidal pun tak apa lagi. Kita rokok seorang lah belakang, kita kejar balik. Sebab kita muafiq, tak ada masalah. Walah kita masbuk. Sebab apabila kita lambat tegak daripada tasyahud awal kepada rakaat ketiga, menyebabkan kita tidak dapat masa satu Fatihah, maka masbuklah kita. Apabila imam rokok 1, 2, 3 ayat Fatihah pun kita rokok serta-merta, tiba-tiba kita tak tahu pun kita masbuk, kita ingat kita muafiq. Muafiq betul lah hukumnya kena menyudahkan Fatihah, tapi kita bukan muafiq sekarang, kita masbuk. Kita menyudahkan juga bacaan Fatihah. Tok imam pun sami Allahu liman hamidah. Rakaat masbuk ni sudah tidak dipikir. Dia wajib i'tidal bersama imam. Dia tak tahu dia masbuk, dia pun rokok seorang nak kejar tok imam semula, batal sembahyang, bukan batal pahala jemaah. Sama juga kalau orang tiga ni imam mempercepatkan bacaan, menyebabkan masa singkat sahaja. Orang 3-4 ni masa singkat, sekejap je imam rokok, dia mempercepatkan bacaan. Dapat tak masa satu Fatihah yang pertengahan? Masa tak dapat kerana imam mempercepatkan bacaan, maka masbuklah kita. Imam rokok, kita wajib rokok serta-merta. Kalau imam mempercepatkan bacaan di rakaat yang ketiga dan rakaat yang keempat. Tarikh cara ringkas, hukum cara ringkas. Tarikh mudah je, dapat masa satu Fatihah, muafiq wajib menyudahkan Fatihah. Tak dapat masa satu Fatihah, masbuk wajib rokok serta-merta, baki Fatihah ditanggung oleh imam. Kita Allahu Akbar, kita pun baca doa iftitah, contohlah kita kata. Dah kita dengan kawan kita ni sama-sama masuk semayang. Kita berjemaah 2 orang dengan saing kita. Kita jemaah dengan saing kita, kita suruh dia tok imam, kita jadi makmum. Dia saing kita takbir sebagai imam, kita sebagai makmum kita pun takbir. Rakaat pertama baca doa iftitah lah. Baca doa iftitah, kalau baca doa iftitah hak sempurna siapa ke wa anna minal muslimin tu, banyak dah guna masa. Dapat dah masa satu Fatihah. Tapi bukan baca Fatihah, masa tu tak dapat. Siapa makmum ni baca siapa ke wa anna minal muslimin selesai, bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar, kawan kita rokok dah tok imam saat ni, dia tak baca pun doa iftitah. Tak kira tu dah kira hadiah tu, dia pun rokok. Kita baru je baca bismillahirrahmanirrahim. Mana kita kata tak dang lagi baca Fatihah, tapi masa dapat ke tak? Masa dapat ke tak? Masa satu Fatihah dapat ke tak? Masa satu Fatihah daripada takbir kita saat ni sampai merokok dapat ke tak? Masa. Tanya sekali masa dapat ke tak? Baca memang tak dang, dia baru baca bismillahirrahmanirrahim. Cuma nak tanya masa satu Fatihah dapat ke tak daripada saat saat ni? Dapat tak masa? Sekarang ni kita makmum ni, kita kita baca doa iftitah yang sempurna. Daripada Allah Akbar kabira sampai ke wa anna minal muslimin, panjang tu. Kena-kena kawan kita bahang bismillah Fatihah lalu, dia baca doa iftitah. Jadi kita baru nak baca doa Fatihah, dia pun rokok. Memang jelas-jelas kita tak sempat membaca Fatihah. Nak kenal muafiq tidak berkait dengan sempat baca ataupun tak sempat baca, tak berkait dengan definisi muafiq. Definisi muafiq adalah dapat masa satu Fatihah. Sekarang ni
Dalam keadaan dia tidak sempat membaca Fatihah, masa tu Fatihah dapat ke tak? Masa dapat ke tak? Masa satu Fatihah. Masa dapat. Sebab apa? Sebab lah masa dah panjang dia kan. Masa dapat. Tu dak baca, kita tanya tu. Dapat tak masa? Dapat masa, muafiq lah dianya. Simple lah takrif dia. Dah kita tak nak baca, dang tak nak baca tu kes lain. Dapat tak masa? Dapat. Dipanggil muafiq. Bila muafiq, wajib menyuduhkan Fatihah. Tapi kita baru bismillahirrahmanirrahim ni, imam rokok dah, imam tidak. Kalau pakai hukum asal ma'ah dua rukun, tak dang hak ni dipanggil keuzuran. Mana kita tahu kawan kita nak bismillah selalu lepas takbiratul ihram? Mana kita tahu? Dia panggil apa ni? Kita tak sengaja ni. Keuzuran, berlaku perkara yang kita tak sengaja. Ni kata ma'ah 3 rukun panjang. Kenapa ma'ah 3 rukun panjang? Kerana makmum ni dapat masa tapi tak sempat baca. Tak sempat baca jadi ma'ah 3 rukun panjang. Kalau muafiq ni dang baca tak payah maaf-maaf dah lah. Bila dang baca imam rokok, kita nak kerja apa lagi, rokok lah kitanya. Tapi kenapa muafiq sampai ma'ah 3 rukun panjang? Sebab muafiq ni dapat masa tapi tak dang baca. Dah tak dang baca apa kata muafiq? Masbuk lah. Masbuk tak dang masa, bukan tak dang baca. Jangan sesekali pakar. Pengenalan takrif muafiq, sempat membaca Fatihah. Masbuk tidak sempat membaca Fatihah. Tu tak dia nak ngaji tu. Habis sudah kita ngaji pun tak akan pandai ni. Sebab apa? Itu takrif yang salah. Macam saat ni. Memang tidak sempat membaca. Tapi masa dapat ke tak? Masa dapat. Cuma masa tu digunakan untuk membaca doa kita. Tak kira lah. Tapi masa dapat ke tak? Masa dapat. Muafiq lah. Tak dang baca tu ma'ah 3 rukun panjang tu. Kis tak dang baca lah tu. Kalau tak dang baca bubuh masbuk, rokok, tebing tunggu apa lagi. Ni panggil apa ni? Dang masa, muafiq. Tapi masalah berlaku menyebabkan tak dang baca. Tak dang baca tu masalah. Itu bukan pengenalan takrif muafiq masbuk. Muafiq sempat masa satu Fatihah, masbuk tidak sempat masa satu Fatihah. Itu contoh. Masa dapat tapi tidak sempat membaca. Ataupun kita kata makmum baca doa iftitah, kita baca tu imam baca doa iftitah, kita baca doa iftitah. Tu imam baca Fatihah, kita perhati dengar. Apabila kita selesai membaca doa iftitah, makmum selesai membaca doa iftitah, kita pun selesai membaca doa iftitah, kita dapat tak lagi masa tu. Sekarang ni lepas takbiratul ihram rakaat pertama, ni hak jenis sembahyang kari isyak ni. Ni terang-teranglah nampak. Sekarang ni lepas takbiratul ihram, imam baca doa iftitah, kita pun baca doa iftitah. Masa berjalan. Imam pun start baca Fatihah kuat. Kita ni daripada takbir saat ni sampai kepada imam baca Fatihah kuat tu, kita dapat lagi masa satu Fatihah. Ni dia nak kira pengenalan ni sampai imam rokok. Kita nak tahu pengenalan adalah sampai imam rokok. Daripada takbir kita sampai imam rokok kita dapat masa. Tapi biarlah dulu, kita ambil depan lagi. Sekarang ni rakaat pertama, lepas takbiratul ihram, tu imam baca doa iftitah yang lengkap, kita pun baca doa iftitah yang lengkap. Tu imam pun baca Fatihah kuat. Kita nak tanya daripada kita takbir sampai imam baca Fatihah kuat tu, kita belum lagi baca Fatihah. Dan tu imam pun baru nak start baca Fatihah. Kita belum lagi baca. Tu imam baru nak start baca. Cuma nak tanyanya, daripada takbir kita sampai imam baca Fatihah, kita dapat tak lagi masa satu Fatihah? Dapat tak lagi masa satu Fatihah? Duduk apa ke? Terawang-awangan apa panggil apa? Faham tak? Apa dia panggil? Terawang-awangan. Sekarang ni kita imam takbir, kita takbir. Sama-sama baca doa iftitah. Imam pun start baca Fatihah, baru nak start. Kita tak lagi ni. Cuma nak tanya daripada takbir kita sampai imam baca Fatihah tu, kita dapat tak lagi masa 25 saat?
Masa satu Fatihah pertengahan. Dapat dah. Tapi tu imam pun baru nak start baca. Kita dak baca lagi. Tapi dapat lagi masa. Dapat. Serta-merta dah kita muafiq. Muafiq dah kita. Masa takbir ni tahu lagi. Masa berjalan. Telur je satu Fatihah. Muafiq dah kita. Fatihah baca lagi. Tak baca lagi. Tu imam pun nak baca lagi Fatihah ni. Tu imam baru nak bismillah barunya. Tapi masa tu berjalan tak ni? Tapi masa berjalan tu sama-sama baca doa iftitah. Kita dapat je masa bersama imam, satu masa tu Fatihah, serta-merta kita menjadi muafiq. Muafiqlah kita je. Tu je pengenalan muafiqnya. Cukup-cukup simple, cukup-cukup mudah. Mana? Biasanya kalau saya pernah buat kelas satu program dia dalam sejam setengah. Siap tulis dengan whiteboard. Tulis whiteboard apa semua tarikh dia hukum. Selepas selesai balik tanyalah orang hak anjur. Bab ni sejam setengah je ni kita kira tak ulang-ulang dah. Dak gosok seorang dak lah secara umum je. Lepas selesai balik pun semua, lepas tu tanya balik orang hak anjur. Macam mana penerimaan pemahaman hak masuk dalam kelas. Dia tu ustaz hak kita gamuk-gamuk, kita jangka-jangka hak ni grup ni memang tak faham. Hak grup ni kita kira tak ada masalah hak ni hak memang reti. Hak ni grup ni memang reti. Grup ni kita kata reti kedok ni. Hak reti kedok ni grup baru mari surah. Hak grup dia kata hak ni memang kira tak using lah. Hak ni mesti reti. Jangkaan hak penganjur ni lah. Tiba-tiba sampai masa hak dijangka dak reti. Tanya dia, payah apa? Tak reti, tak kenal muafiq masbuk. Dapat masa muafiq, tak dapat masa masbuk, apa payah? Hak penganjur jangka tak akan reti. Tanya pula hak ngaji hak duk surah lama ni, hak ni pula bolong. Wah, nak pulak. Wakab tak ingat kau wakab pertama saja. Wakab kedua, ketiga, keempat ada juga memang sebut. Dia pening dah. Dia hak ni. Hak ngaruk ni. Hak ngaji lama tapi ngaruk. Hak ni hak bolong. Hak dijangka, hak ni geruk ni. Tak ada masalah. Hak ngaji lama. Kena-kena hak ni lah. Hak tak nak faham pas sudah. Bila sebut kata muafiq masbuk berlaku pada tiap-tiap rakaat, dia main belawang dah. Kita duk faham lama ke ni. Wakab pertama je. Warna pulak hari ni. 4 rakaat ada muafiq masbuk. Dia banyak terima dah. Apa panggil pun? Dia apa panggil? Perang apa panggil? Perang hok dapat letak di sendirilah, ngongeng. Lepas tu pula hok dia duk ngaji lama kening, hok dia faham. Muafiq dang baca, masbuk tak dang baca. Tu jeng. Jadi dia kata hok dijangka mungkin tak faham, kena-kena apa nak bayar? Takrif cukup mudah. Hukum cukup mudah. Cuma masalah sampingan tu banyak. Tu barulah kena ngaji beradang lah tu. Tapi takrif ngukum cukup mudah. Takrif dapat masa muafiq, tak dapat masa masbuk. Dapat masa muafiq wajib menyudahkan Fatihah. Tak boleh rokok tanpa menyudahkan Fatihah. Masbuk imam rokok wajib rokok serta-merta, baki Fatihah ditanggung oleh imam. Masbuk kalau imam iktidal saja, rakaat dia sudah tidak dikira, dia tak boleh rokok sendiri batal sembahyang. Kalau muafiq tak ada masalah, imam rokok imam tidak kejar baliklah. Itu masalah muafiq, hukum muafiq. Jadi saat ni kita kata imam takbir sama-sama imam baca doa iftitah, kita pun baca doa iftitah, masa sudah berjalan, dapat masa satu Fatihah, muafiqlah kita. Imam pun baca Fatihah kuat, kita biasalah tak baca. Imam baca surah, kita sepatutnya baca Fatihah, kita jadi galik kita. Imam pun selesai baca surah, Allahu Akbar, kita baru sedar Fatihah, lupa nak baca. Dang tak baca Fatihah? Lupa dang baca mana? Kalau dang baca tak lupa lah pula. Dang tak baca Fatihah? Tak dang. Dah nak buat masbuk lah. Kita dang baca tak ada kaitan dengan takrif masbuk. Kalau tanya, tak dang baca? Tak dang baca sebab mu lupa. Tapi sekarang ni dah saya ni muafiq ke masbuk.
Awak dang tak masa? Masa ni bukan satu Fatihah, 3-4 Fatihah pun dang. Muafiq lah sebab dang masa. Lepas tu nak guna ni, muafiq wajib menyudahkan Fatihah. Dah imam rokok, imam i'tidal dah ni. 2 rukun tak padang. Maaf, 3 rukun panjang. Sebab apa? Sebab kita bukan sengaja. Ini dipanggil muafiq yang berlaku keuzuran. Itu je lah. Jadi contoh keuzurannya, masa yang didapat dibaca dalam iftitah. Contoh keuzurannya, dia lupa nak baca Fatihah. Masa berjalan, masa dapat sangat, cuma lupa nak baca. Masa dapat, muafiq. Muafiq tak boleh rokok tanpa menyudahkan Fatihah. Ataupun kita buat masalah ini mungkin tak berlaku lah. Hak lupa mungkin berlaku. Kadang-kadang kita dah ingat. Buat masalah je. Imam baca Fatihah, kita tak bacalah Fatihah. Waladdallin, amin, imam rokok tanpa membaca surah. Surah bukan rukun semayang, semayang sah. Sekarang ni kita makmum ni dang tak baca Fatihah. Dang tak baca Fatihah. Tak dang lah, sebab kita nak baca Fatihah selepas imam selesai baca Fatihah. Memang tak dang baca. Masa sampai tahu dapat tak? Masa dapat ke tak? Masa dapat, tapi tak baca lagi lah. Sebab imam baca Fatihah kuat. Takkan kita nak baca Fatihah? Kita disunatkan baca Fatihah selepas imam selesai baca Fatihah. Jadi masa berjalan tapi kita tak baca. Sebab kita cadang nak baca selepas imam selesai baca Fatihah. Tiba-tiba imam selesai baca Fatihah, dia rokok semerta, lupa pula tu imam baca surah. Kita memang tak sempat baca, tapi masa selepas kita dapat, kita dinamakan muafiq. Tapi muafiq mana ni? Muafiq yang keuzuran, sebab kita bukan sengaja tak membaca Fatihah. Kita nak baca kek gi. Lepas tu imam selesai baca Fatihah, tiba-tiba imam rokok tanpa membaca surah. Ini dia panggil muafiq keuzuran, samalah maaf 3 hukum panjang. Kalau kira-kira lah. Kalau kira-kira nak terima setakat takrif, setakat hukum, contoh keuzuran, baca dalam iftitah, lupa, imam lupa baca surah, cukup dah. Kalau nak terima pakar lah. Walaupun masa kita singkat saja, tapi kalau nak terima pakar, cukup mudah, kita boleh faham. Tapi kalau nak pakar hak peseng lain tu, habis cuti kitab pun tak faham-faham. Sebab apa? Dia pakar hak takrif, hak tak betul, kemudian dia faham pula muafiq masbuk hanya rakaat pertama saja, waktu fahaman yang salah. Muafiq masbuk berlaku pada tiap-tiap rakaat. Tapi hak hukum asal makmum dimaafkan ketinggalan 2 rukun. Makmum ni masih lagi dipanggil mengikut imam, tetapi bila berlaku keuzuran dimaafkan ketinggalan 3 rukun panjang. Jadi setakat itulah. Tu kena buat kelas lain lah pula untuk memahami betul benar permasalahan yang banyak laginya hak berkait dengan makmum muafiq dan makmum masbuk. Padanglah sebab pahala 27 kali ganda. Ilmu pun kena 27 kali ganda juga dengan ilmu semai seorang. Ilmu seorang, ilmu jemaah kena tambah lagi 27 kali ganda. Kena ngaji kau banyak sebab nak pahala banyak. Macam dunia ngaji kau tinggi, gaji kau mahal. Agama pun sama, nak pahala banyak kena ngaji kau banyak. Tak kena gaya, bukan kata ni pahala jemaah tak dapat, bukan boleh bawa pada batal sembahyang. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma aqdamin wa fahimna famasabikin warzuqna rizqat talibin. Allahumma zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillah.